بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Surah 207, surah At-Taubah ayat 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar wal yajidu fikum ghilzah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Wa idza ma unzilat surah wa idza ma unzilat suratum فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم
فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tughfaruz dzunub wa bi karamihi tustarul uyub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita sambung kajian kita ke surat, tajuk dia apa? Kebangkitan Rasul. Hikmah dijadikan Rasul sampai kan? Lepas itu pimpinan dengan syariat pun dah. Pimpinan dengan syariat bawah ya. Nombor apa? Rasul-rasul bersifat manusia. Nah, basyarun kan. Jadi Nabi dan Rasul-Rasul bersifat seperti mana sifat-sifat manusia. Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mempunyai sifat-sifat yang ada kepada manusia biasa. Seperti mana makan dan minum. Kemudian berkahwin macam biasa. Dan sifat-sifat itu tidak mengurangi ataupun tidaklah menjadi aib kepada mereka. Seperti mana manusia yang lain. Tidak menjadi aib ataupun tidak menjadi kesalahan ketika mana kita makan. Adakah orang salah makan? Tidak. Begitu juga Nabi dan Rasul makan. Tidak menjadi aib. Dia makan, dia minum, dia jalan, dia kerja. Tidak jadi aib. Dan tidak mengurangi derajat kerasulan mereka. Dan Nabi dan Rasul juga ada pasangan dan berkahwin. Tidak menjadi aib. Sebab apa? Manusia biasa pun sama juga. Berpasang-pasangan. Sebab Allah juga menciptakan kita berpasang-pasangan. Kan? Sudah lepas dinyatakan. Maknanya apa? Telah pun dinyatakan sebelum ini. Rasul itu manusia, maka harus mereka itu bersifat atau berperangai dengan perangai manusia. Maka haruslah mereka itu bersifat atau berperangai dengan sifat perangai manusia. Seperti makan, minum, sakit, kan, pening. Ada juga pening, bukan kita aja pening. Rasul pening juga menghadapi umat-umat baginda. Perangai dia kan pening. Kan. Minum, kalau sakit, Nabi juga pernah sakit. Nabi biasa sakit. Beranak, beristeri, ada anak. Nabi kita ada anak. Kan. Yang pertama anak lelaki, Qasim kan. Lepas tu meninggal. Kemudian barulah dapat anak 4 orang, anak perempuan. Lepas tu dapat anak lelaki, tinggal. Kan. 2 anak lelaki, 4 anak perempuan daripada seorang isteri, Khadijah. Dan seorang lagi anak lelaki Nabi, meninggal juga daripada Maryam, Qibtiyah. Kan. Sebab itulah Nabi digelar dengan Abul Qasim. Ayah Qasim. Sebab Qasim anak lelaki Nabi pertama tu, dia anak yang sulung. Sulung, anak lelaki. Tapi meninggal. Kan. Maka Nabi dikurniakan dengan Abul Qasim. Ayah Nabi Qasim. Kan. Jadi Nabi SAW beristeri. Nabi beristeri. Kan. Dan beristeri itu bukan sebagai aib. Kan. Kan Nabi kata apa? Man rawiba an sunnati falaysa minni. Orang yang membenci sunnahku, kata Nabi, bukan daripada golongan aku. Kan? Nabi beristeri. Kan? Bukan pakai isteri saja, beristeri-isteri. Kan banyak. Sunnah Nabi SAW. Kan? Makna dia apa? Makna dia itu bukan sebagai apa? Bukan sebagai aib. Kan? Tetapi menjadi aib pula orang yang tak beristeri. Orang yang tidak apa? Orang yang tidak beristeri. Kan? Tidak beristeri. Dengan mengatakan apa? Saya sanggup ataupun saya beribadah. Kan ada seorang sahabat Nabi datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya sanggup puasa tiap-tiap hari. Saya sanggup bangkit malam, tahajud, dia kata, tak tidur. Maka Nabi SAW kata, Nabi, saya tidur, saya solat. Saya makan, saya minum. Saya tidur juga. Saya kerja. Saya kahwin, kata Nabi. Kan? Kata Nabi, siapa yang bencikan sunat aku? Maksudnya siapa yang tak ikut sunnah aku, kata Nabi. Maksudnya bukan daripada umat aku.
Kan? Mayanglah macam mana pun berat kita tak tidur-tidur, mayang je. Nabi kata apa? Bukan umat Nabi SAW. Sebab apa? Sebab setiap kita ada hak yang ada hak dia. Mata kita ada hak untuk kita tidur. Perut kita ada hak untuk kita isi makanan. Pasal je tak makan-makan. Bunuh diri pun dia. Bunuh diri kan? Bunuh diri. Jadi ketika itu, maka Nabi kata apa? Bukan sunnah aku, kata Nabi. Yang tu bukan cara aku. Bukan syariat aku, kata Nabi SAW. Bagi kita tawasud pertengahan. Kan? Jadi, beranak, beristeri dan lain-lain sifat-sifat yang tiada mencederakan martabat mereka itu. Dan lain-lain sifat-sifat yang tiada mencederakan. Bukan sifat-sifat yang mazmumah lah. Sifat-sifat yang, kan nama dia sifat fitrah manusia. Semula jadi manusia. Macam itu. Kan? Manusia bersahabat, Nabi bersahabat. Nabi duduk bersama-sama sahabat Nabi. Nabi cerita, kan? Nabi pergi ke pasar, beli barang, kan? Beli keperluan. Macam biasa. Seperti mana kita bermuamalah. Kita jual beli barang dengan orang Islam ataupun bukan orang Islam. Bermuamalah. Nabi Madinah macam tu. Bermuamalah di Mekah, Nabi bermuamalah dengan orang kafir Quraisy. Nabi melawak, kan? Nabi SAW dan seorang sahabat yang suka melawak. Dia kalau Nabi dia duduk, kalau dia duduk dengan Nabi SAW, mesti Nabi tak kering apa? Tak kering mesti, kan? Gelak je. Sebab apa? Sebab suka melawak. Kan? Ada seorang sahabat yang suka melawak, masya-Allah. Tak mana pun dia mesti melawak. Kalau ada dia, Nabi mesti seronok. Sebab apa? Dia suka buat cerita. Tapi melawak pun tidak ada penipuan, tidak merendahkan martabat orang lain, kan? Melawak tapi tidak menghina orang. Dan tidak buat reka-reka cerita ataupun tidak berbohong. Itu melawak. Masya-Allah, kan? Jadi sifat-sifat yang tiada mencederakan martabat mereka itu, yang tidak mencederakan martabat kenabiannya ataupun kerasulnya. Adapun perangai yang keji atau penyakit yang keji seperti penyakit sopak. Sopak ni penyakit kulit lah. Kusta yang lebih kurang lah tu. Kan? Penyakit kulit yang tidak sembuh. Penyakit-penyakit itulah. Penyakit bab keluaran. Kusta, kan? Gila dan penyakit yang apa nama? Geli ya. Maka mustahil kepadanya. Mustahillah atas mereka itu. Mustahillah atas mereka. Mereka siapa? Nabi dan Rasul. Tiada Nabi dan Rasul mempunyai penyakit-penyakit yang sopak ataupun penyakit kusta, kan? Nabi Ayub macam mana? Nabi Ayub tu lain, tu ujian. Nabi Ayub, dia tidak. Pertama, Nabi Ayub elok, semua sempurna dan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan penyakit. Itu Nabi Ayub tu ujian. Dan itu pun sementara saja. Ketika mana Nabi Ayub berdoa kepada Allah, kan? Rabbi inni masaniya dzurru wa anta arhamur rahimin. Maka Allah turunkan melalui malaikat penawar penyakit itu. Maka tiada dan sempurna seperti mana biasa. Kulitnya seperti mana biasa sempurna. Tidak ada meninggalkan kesan daripada penyakit itu. Itu ujian daripada Allah SWT. Tapi kalau lahir-lahir macam tu, dia ada sopak, ada penyakit kulit tak? Tak ada. Nabi tidak. Nabi Allah menciptakannya sempurna ciptaan dan juga akhlak Nabi SAW. Faedahnya. Jadi membesarkan dan menambahkan pahala dan kebajikan baginya sehingga ia melebihi tinggi pangkat daripada pangkat malaikat. Itu yang pertama. Sebab apa Allah ciptakan Nabi dan Rasul-Rasul secara sempurna? Khilqiyah atau khuluqiyah. Bab ciptaan ataupun bab akhlak. Sebab Allah SWT membesarkan dan menambahkan pahala kebajikan baginya. Sehingga lebih tinggi kedudukannya daripada malaikat. Pangkat Nabi ni lebih tinggi daripada malaikat. Kan? Yang kedua, memudah dan menyenangkan manusia menerima syariat. Mudah dan menyenangkan manusia menerima syariat. Tengok Nabi kali pertama pun dah ada rasa aman. Ada rasa percaya. Sebab itulah banyak kita tengok kan sahabat-sahabat yang mendapat hidayah dan mereka cerita bagaimana awal mulanya mereka mendapat hidayah. Mereka melihat Nabi SAW.
Dan mereka melalui peristiwa akhlak Nabi SAW, yang Nabi membalas kejahatan dengan kebaikan mereka, dengan kebaikan. Maka Nabi balas kebaikan, walaupun mereka buat jahat dengan Nabi SAW. Jadi banyak yang menerima Islam melalui melihat Nabi, secara lihat tubuh badan Nabi ataupun perangai ataupun akhlak Nabi SAW. Nah, sebab pada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala pada Nabi SAW, tiada di sana cacat dan celahnya, semua sempurna. Jadi meninggikan menyenangkan manusia menerima syariat, karena keadaan Rasul suatu jenis sama-sama manusia itu menjadikan manusia sekira-kira cenderung pada mengambil kebajikan daripadanya. Jadi orang akan mengikut contoh Nabi SAW. Dan baru sahabat Nabi SAW mengikut Nabi, cara Nabi jalan dia ikut, cara Nabi makan dia ikut, kan? Semua dia ikut. Sebab apa? Sebab Nabi menarik. Nabi ni akhlak dia dahlah cantik, kemudian rupa pun handsome, kan? Seperti mana bulan penuh, kan? Qamarun tu. Mana dia apa? Seperti mana bulan. Hingga sahabat-sahabat Nabi bukan takat mempercayai dengan keimanan yang kuat, tetapi rupa Nabi ni menarik nak ikut. Dia pun ikut sepenuh hati mereka. Dan cinta itu tumbuh hari-hari sehinggalah mencintai Nabi SAW melebihi cinta mereka kepada diri mereka sendiri. Bayang cinta sahabat Nabi kepada Nabi SAW melebihi cinta kepada diri sendiri, kepada keluarganya, kan? Sebab itulah ketika mana sahabat-sahabat kita, bi abi anta, bi abi kan, wa ummi, bi abi anta wa ummi, kan? Maksudnya apa? Mereka sentiasa fidak ni kira apa? Menebus. Ya Rasulullah, ibu dan ayahku menjadi tebusanmu. Maksudnya apa? Mana dia apa? Kalau Nabi ni dah selamat dah, tak apalah. Semua pun tak selamat, tak apa. Janji Nabi selamat. Bahkan ada seorang sahabiat, iaitu seorang muslimat, sahabiah, ketika mana anak dia berperang, gugur ataupun syahid di medan peperangan. Ketika mana disampaikan kepada yang berita syahid ni anaknya, dia bukan tanya pasal anak dia. Bagaimana Rasulullah? Dia tanya Nabi SAW. Anak saya tak ada masalah. Tapi bagaimana Nabi SAW? Adakah Nabi selamat? Dia risau pasal Nabi. Walhal apa? Anak dia syahid. Anak dia perang syahid. Dia tanya Nabi, bagaimana Nabi? Selamat tak? Masya Allah. Sebab apa? Cinta yang kepada Nabi ni melebihi cinta yang kepada diri dia sendiri, keluarga dia. Maka itulah disebut dengan kesempurnaan iman. Seperti mana hadis Nabi SAW ketika mana Nabi berjumpa dengan Umar. Kata Umar, ya Rasulullah, aku mencintaimu ya Rasulullah, kan? Dari melebihi yang lain, melainkan diriku sendiri. Dia katakan, kata Nabi, tidak, kata Nabi, tidak akan sempurna iman kamu melainkan kamu mencintaiku melebihi cintamu kepada dirimu sendiri. Kata Umar, lah ni sekarang ya Rasulullah, saya mencintaimu lebih daripada mencintai diri aku sendiri. Masya Allah. Baru kata Nabi, al-an, kata Nabi, Allah ni barulah sempurna iman kamu. Masya Allah. Jadi, tuan-tuan rahmatullah. Ini Nabi SAW, khuluk ataupun khilqiyah wa khuluqiyah. Jadi, menarik. Tubuh badan Nabi SAW, kan, ciptaan Nabi, ciptaan Allah, yang Allah menciptakan, kan, Nabi Muhammad SAW, ialah sempurna. Sehingga ada seorang sahabat, ketika mana tidak melihat Nabi SAW, walaupun dia tak, sehari tak tengok Nabi, dia tak senang duduk dah. Dia tak lalu makan. Bayang lu, sehari tak tengok Nabi, tak lalu makan. Orang tanya makan dah, isteri dia kata makan dah, dia kata, tak lalu makan, tak lalu. Saya tak tengok muka Nabi hari ni. Masya Allah. Sehari dia tak tengok muka Nabi, makan pun tak lalu. Bayang kalau Nabi tak ada. Kalau Nabi dah meninggal. Sebab tu dah banyak sahabat-sahabat tak boleh duduk dekat Madinah. Ketika mana Nabi wafat, sahabat-sahabat tak senang duduk kat Madinah, termasuk Bilal bin Rabah. Macam mana nak duduk Madinah? Kan? Sentiasa tengok Nabi selalu. Dan dirindui. Tiba-tiba tak ada. Tang mana tengok Nabi SAW? Kan? Pergi sana terbayang Nabi. Kan? Pergi mana saja kat Madinah tu, duduk kat mana pun, terbayang muka Nabi SAW. Agak tahan tak? Tak tahan. Ada pergi ke Syam.
dengan alasan kata aku nak berjihad, aku nak berperang, nak bergabung dengan tentera Islam. Lebih baik bagiku dibandingkan aku menyiksa diri duduk kat Madinah ni, kan, tak melihat muka Nabi SAW. Bayang. Masya Allah. Sebab itulah apa? Banyak sahabat-sahabat Nabi yang keluar daripada Madinah ketika mana wafat Nabi SAW. Sebab apa? Sebab Nabi itu sendiri menarik, kan? Hingga Nabi tu, muka Nabi, kan, jalan Nabi cakap lagi lah. Tengok saja pun dah menarik. Apatah lagi Nabi sembah, Nabi cakap dengan kita, kan? Masya Allah. Nabi bicara. Sebab itulah ketika mana Nabi SAW berbicara, digambarkan, kan, dalam satu hadis. Ketika Nabi berdakwah, berbicara, semua sahabat-sahabat tu macam burung duduk atas kepala dia. Siap, macam tenang, siap. Tak bergerak pun, tak bergerak. Pasal apa? Merhati Nabi SAW berucap. Tu baru mendengar Nabi bercakap, kan? Ada seorang sahabat Nabi tak berani memandang muka Nabi terus. Dia mesti tengok Nabi mesti di tepi. Kan? Bukan terus muka tu. Pasal apa? Sebab hormat kepada Nabi, kemudian tak mampu dia nak melihat nur di muka Nabi SAW. Kan? Nur di muka Nabi tu, cahaya di muka Nabi tak mampu dia tengok. Kan? Maka dia tengok Nabi, curi-curi pandang tu daripada tepi je. Dia tengok. Kalau tengok terus, tak boleh. Masya Allah. Itulah kehebatan. Khilqiyah atau khuluqiyah. Itu ciptaan ataupun perangai Nabi SAW. Yang ketiga, menunjukkan kepada manusia bagaimana kesabaran yang patut dilakukan oleh manusia. Jadi Nabi SAW ini akhlak yang hebat. Menunjukkan kepada manusia bagaimana contoh sabar yang betul tu. Sabar yang betul tu. Masya Allah. Di dunia ini umpama kena sakit, kan? Kena sakit apa? Kena sakiti, ya. Kepada Rasulullah itu ialah umpama apa tulis tu? Apa? Dekat Rumi? Kena sakit, umpama kena sakit kepada Rasul-Rasul itu ialah menzahirkan ketetapan dan kesabaran. Nabi kena musibah, sakit, disakiti oleh kaumnya, diperangi, kemudian dihalau. Bagaimana Nabi SAW membalas kesabaran itu? Sebab itulah ada, kan, cerita kesabaran Nabi SAW. Cerita bab kesabaran Nabi. Dan kitab itu ceritakan kesabaran Nabi, bagaimana keadaan Nabi SAW ketika mana dakwah Taif, dekat Madinah, di Mekah, awal mula Islam. Bagaimana Nabi disakiti, tak ada satu pun Nabi SAW membalasnya. Bukan dengan tindakan, kata-kata pun tidak. Hingga pak saudara Nabi mengatakan tabban laka. Dia maki Nabi SAW di depan orang ramai. Nabi diam saja. Bayang kalau kita orang maki depan orang ramai. Kan? Orang ramai. Orang impun semua, kan. Orang maki kita. Apa kita rasa kita? Apa kita perasaan kita? Masya Allah. Kita ada dalam tu. Bantu orang marah kita. Masya Allah. Masya Allah, kan. Saya pernah sesuatu cerita, kan. Saya tak ada di tempat tu. Tapi orang maki saya tempat tu. Masya Allah, kan. Itu rasa hati saya rasa kecil. Kita bayang Nabi SAW. Nabi SAW ada di tempat tu. Nabi mengajak orang ramai. Maka Abu Lahab diri, dia maki Nabi SAW. Bayang dulu masa saya mengaji, saya ingat, kan, masa tu saya sakit, kan, saya tak sekolah, dia ada seorang ustaz ni, dia himpun semua pelajar-pelajar dekat masjid, kan, dia kata macam kat saya, kan, dia kata semacam kat saya. Siapa yang sampaikan? Kawan-kawan saya tak ada dalam tu. Kawan-kawan saya sampaikan tu pun saya rasa sakit hati. Bayang kalau saya ada dalam tu. Masya Allah. Ni Nabi SAW tak balas pun, tak sakit hati pun. Tapi Allah yang balas. Tabat tiada abilah. Masya Allah. Kan? Jadi inilah satu. Mana apa? Kita kadang-kadang apa? Ketika mana sampai tahap tu, kita, ya Allah, Nabi lagi teruk daripada tu. Saya tak sampailah dihalau. Saya tak sampai, saya cakap saja. Tak sampai dipukul. Nabi SAW lebih teruk daripada tu.
Kan? Nabi dia letak apa macam-macam. Kotoran unta, dah lah. Bangkai, perut unta dah busuk dah. Kan? Dia pun campakkan Nabi SAW. Dia pun baling Nabi ke batu. Dia taib tu, taib. Kan? Bukan orang pun. Bukan orang lain pun. Dia taib tu, dia beradik Nabi SAW. Kerabat Nabi SAW. Pergi ke taib, bukan nak mengajak mereka nak undi aku, tak. Bukan nak undi pun. Kan? Tapi apa? Nabi berdakwah saja nak menyelamatkan mereka agar mereka masuk dalam surga. Tidak diazab dalam neraka. Tapi ketika mana balik Nabi SAW, Masya Allah, mereka balik dengan batu, mereka maki hamun Nabi SAW. Seolah-olah bukan diperkenal Nabi. Kan? Adakah Nabi marah? Tidak. Nabi jalan. Nabi berdoa, siap doa lagi. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah kaum, berilah hidayah kepada kaumku ya Allah. Sungguhnya mereka tidaklah mengetahui ya Allah. Hebatan Nabi SAW. Sebab itulah kesabaran tadi ditunjukkan kepada kita sebagai umat baginda Nabi SAW. Orang tak kata kita, kat maki kita, tak payah layan. Tak payah layan. Pasal apa? Serah je kepada Allah. Kan? Aku maafkan dia ya Allah. Boleh tak? Hati ni, hati. Boleh tak? Ketika boleh tak? Kata-kata kita kata bolehlah sebelum orang maki kita. Kan tak ada orang maki kita, kan? Orang tak hentam kita, orang tak fitnah kita. Boleh tak orang fitnah kita ketika mana? InsyaAllah. Sila. Kan? Boleh tak ketika orang fitnah kita maafkan dia. Kita kata, ya Allah, aku maafkan kesalahan dia, ya Allah. Allah. Bukan mudah tu. Berat perkara tu. Boleh benda tu tak boleh? Boleh. Oh, mestilah selawat 1000 kali sehari tu. Baru boleh. Betul. Selawat 1000 kali tu, sehari tu, insya-Allah hati kita akan tenang. Orang maki kita, orang maki hamun kita rasa tenang je. Pasal apa? Sebab orang yang selawat kepada Nabi SAW, hati yang sentiasa terjaga dengan selawatnya kepada Nabi SAW. Setiap perbuatannya, musibah dia bayang Nabi sebagai kias dia. Dia kiaskan kepada Nabi SAW. Kan? Nabi maki hamun, dimaki, difitnah lebih teruk daripada tu. Saya tak apa difitnah pun. Kan? Orang tak kenal saya pun. Kan? Masya Allah. Orang maki hamun saya, orang kata nama saya. Orang tak kenal pun. Kan? Tak ada masalah pun. Boleh sanggup tak macam tu? Masya Allah. Kalau belum lagi sanggup, kita berusaha. Kan? Kita bersihkan hati kita. Sebab apa? Kita nak jumpa dengan Nabi SAW. Kita tak mau jumpa dengan Nabi esok. Betul umat aku ni. Kata Nabi. Tak sesuai dengan perangai Nabi SAW. Orang kata sikit saja. Kan? Orang peli sikit saja pun dah kita dah meluat dah. Kita marah dah. Kan? Ketika mana orang maki hamun kita, tengok hati kita balik. Ya Allah, sabar. Aku maafkan dia, ya Allah. Masya Allah. Ini satu cabaran. Kan? Orang yang terdekat, orang yang kita kenal, maki hamun kita. Menghina kita. Orang yang kita kenal. Orang yang kita tak kenal, itu lain kira. Nabi SAW yang dikenal, adik-beradik dia. Kan? Kerabat Nabi SAW. Kan? Bayang orang yang kita kenal, yang apa-apa fitnah kita. Adik kita. Adik kita ataupun kak kita, abang kita yang fitnah kita. Yang sakit hati kita. Allah mampu tak kita? Kan? Macam tu. No? Boleh Jadi macam tu. Nak masuk dalam Ramadan ni. Masuk bulan Ramadan ni kan. Kena maafkan kan. Kan. Yang ada dengan adik-beradik dia, yang gaduh selama ni kan. Maafkan saja. Kan. Berat Ustaz? Tak berat. Selawat kepada Nabi SAW. Kan. Kan ada orang kata, berat sangat Ustaz. Dia banyak sangat salah dia ke saya. Sangat-sangat. Mana kata teruk sangat. Dia buat salah kat saya. Dia fitnah saya. Jangan. Kan. Ingat Nabi SAW. Nabi lagi teruk kena fitnah. Nabi. Tak buat apa pun. Kita memang kesalahan kita banyak. Nabi tak ada salah apa pun. Kan? Kita kena fitnah, tak ada salah kot. Kan? Dah rasa kita jadi korban pula. Nabi SAW. Tak ada apa kesalahan Nabi. Kan? Nabi maafkan. Nabi teruskan berbuat menyuap makanan kepada orang yang buta. Yang maki Nabi SAW. Adakah Nabi penumbuk dia? Tidak. Kan? Nabi teruskan. Tiap-tiap pagi Nabi bantu tolong dia. Saya tolong dia Ustaz, tapi dia fitnah saya. Teruskan bantuan. Bantu dia, tak ada masalah. Allah. Kadang-kadang adik-beradik kita buat baik ke dia kan. Dia bukan takat terima kasih. Dia hentam kita balik. Ada orang tu. Kan? Dia tipu kita. Kan? Tak ada masalah. Teruskan. Buat baik kepada dia. Kan? Masya Allah. Buat baik. Jangan sebab itu pula. Sebab tengok Nabi SAW. Adakah Nabi berhenti? Abu Bakar Siddiq
ketika mana terjadi difitnah. Anak beliau difitnah, Aisyah difitnah. Kan? Jadi Abu Bakar Siddiq tengok yang memfitnah ni pula. Ada orang yang dia tolong tiap-tiap bulan. Dia bantu. Nabi kata apa? Abu Bakar kata, kalau aku tahu dah macam ni, aku tak tolong kamu, aku tak bagi kamu tiap-tiap bulannya. Aku stop. Nabi dengar. Abu Bakar kata apa? Nabi kata apa? Abu Bakar, teruskan perbuatan terbaik kamu. Kan? Jangan sebab itu pula kamu marah. Teruskan buat baik. Masya Allah. Mana dia apa? Makna Nabi SAW menjadi acuan kita. Kan? Uswatun hasanah. Jadi tauladan kita. Dalam kehidupan kita. Dalam bak sabar ni, Masya Allah. Kan? Itulah jangan main-main dengan hati ni. Hati memang berat. Kan? Hati berat. Memaafkan. Kan? Itu sifat yang terpuji tak memaafkan. Tapi berat memaafkan tu. Kan? Selalu apa? Memaafkan kan berada di orang yang benar kan? Kan orang yang benar memaafkan. Orang yang benar ni sentiasa dia tak mau. Dia berat untuk maaf. Kan bukan saya salah. Patutnya kan dia minta maaf. Tu. Insya-Allah kan. Dia benda ni banyak orang kata adik dengan adik dia, adik kan. Abang dia dengan kakak saudara dia kan. Ada yang 30 tahun. 30 tahun. Tak baik dengan kak dia. 30 tahun. Masya-Allah. Tak tegur siapa kan. Raya berapa kali raya dah. Kan? 30 tahun. Dia tetap dia berdendam dengan kak dia. Kak pun sama juga. Dendam dengan adik dia. Tak mau satu pun ngalah. Semua keras kepala kan? Keras kepala. Jadi makna dia apa? Mulakan semua benda-benda yang kejahatan itu kita mengaji dah. Kan kita tak sama orang yang tak mengaji. Kan maafkan kesalahan siapa pun dia. Salah. Insya-Allah ketika mana nak masuk Ramadan ni, kalau kita maafkan kesalahan siapa pun buat salah, Allah terima pahala kita. Allah terima ibadah kita. Itu yang kita nak kan. Kita tak mau esok kita penat dah puasa, mayang, mengaji, tak dapat pahala. Pasal apa? Sebab kita tidak memaafkan. Allah pun tak maafkan dosa kita. Kita tak memaafkan kesalahan orang, Allah pun tak maafkan dosa kita. Apa dapat? Tak dapat apa. Kan? Jadi tuan-tuan Allah, Nabi SAW, sifat kesabaran Nabi disakiti, maka Nabi lah sebagai apa? Acuan kita. Kan? Kita kecewa, betul kecewa. Tapi ingat, Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Macam-macam Allah ni kan. Dia ni ustaz kita, saya bagi dia duit tapi dia buat yang tak betul. Tak payah bagi duit, tapi sentiasa bagi dia barang. Belikan barang, makanan dia. Kan? Kadang-kadang benda ni sama juga. Kadang adik-adik kita kan tak semua panggil sama kan. Ada yang kita beli kita bagi dia duit, dia tekan kuat pula. Kan? Dia buat jahat pula. Kita tahu dah panggil macam tu. Kan? Jangan bagi duit dia. Kan? Bagi kat orang yang kita percaya, tolong belikan barang-barang kat dia. Beras ke apa kan. Keperluan-keperluan kat dia. Macam tu. Tapi jangan putus satu rahim. Tetap satu rahim. Hubungan. Macam tu. Kan? Jaga hubungan tu. Jadi mazahirnya ialah menzahirkan ketetapan dan kesabaran pada taatkan kepada Allah. Taatkan Allah Ta'ala supaya diikut oleh manusia tatkala datang bala. Ketika mana turunnya bala, ketika mana turunnya satu musibah, tetap Nabi beribadah kepada Allah dan tetap meyakini Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan ibadah tetap. Hubungan kepada Allah tetap. Sama ada Allah turunkan ujian kepadanya ataupun kenikmatan sama. Mana tetap dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ujian itu tidak mengubah ketaatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan Allah, inilah suatu nasihat kepada kita daripada sifat-sifat Nabi SAW yang kita baca. Begitulah Nabi SAW ada satu sifat manusia kan. Ada juga kepada Nabi SAW. Sebab apa? Agar boleh kita jadikan contoh ibadah kepada Nabi, contoh kesabaran Nabi, contoh akhlak-akhlak Nabi SAW. Ini contoh yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Nabi itu contoh kepada kamu, uswatun hasanah. Jadi itulah sebagai nasihat kepada kita sebelum datangnya bulan Ramadan kan. Di ambang Ramadan ni. Dan siap sedialah kita hadapi bulan Ramadan, tapi kena cantikkan dulu semua hubungan kita yang bergaduh kan, adik-adik kita. Selalunya dekat-dekat ni yang bergaduh pun kan. Yang jauh-jauh tu pasal apa? Jarang jumpa. Yang dekat-dekat ni adik-beradik kan.
adik-adik dia, jiran tetangga dia kan. Tu yang gaduh pun kan. Jadi maafkan kesalahan kan. Boleh insya-Allah semua dia. Sebab apa? Sebab semua-semua kita ni muka-muka ahli surga semua. Kan? Sebab ahli surga tu tak ada di sana hasad. Itu je. Di surga hasad tak ada. Dendam tak ada. Kan? Jadi sekedar muka-muka ahli surga ni kekalkanlah muka-muka ahli surga. Maafkan kesalahan orang lain. Lah ni kita lalu kat jiran kita kan, sebelum ni tak senyum, lah ni senyum. Balik-balik senyum. Kan? Adik-adik kita kan. Siapa dengan salam hantar ke WhatsApp ke apa, Assalamualaikum. Hantar. Assalamualaikum. Balas tak balas? Tak ada masalah. Tengok, tak balas, tak jawab. Hantar lagi. Assalamualaikum adik, apa khabar? Atau apa abang, apa khabar? Sihat ke? Ya? Tak ada masalah, kan? Lepas tu, hantar saja, tak ada masalah. Mana kita maafkan. Masalahnya ni, kan kita maafkan dah kesalahan, semua kesalahan dia. Ya Allah, aku maafkan ya Allah. Masalah kita, dia terima ke tidak, itu no problem. Kita tidak ada masalah tak. Kan? Jadi kita kan, kita mulakan. Ada apa-apa salah, minta maaf. Apa-apa salah silap saya yang dulu. Kan? Yang terasa di hati. Minta maaf dah. Kita hantar je. Kalau nak jumpa boleh juga. Kalau senang kan. Kalau dekat jumpa lah. Bawa lah apa-apa ke. Kan? Bawa lah gula ke. Kan? Bagi kat dia. Senyum. Mulakan. Jadi, dia pun lama-lama tak laku macam batu pun keras macam batu pun dia jadi lembik juga lah kan. Jadi macam tu mulakan dengan kebaikan. InsyaAllah natijah dia pun akan baik juga, akan didapati. InsyaAllah kan. Boleh Alhamdulillah. InsyaAllah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mati kita 954 dah kan. Jadi Senin depan kita puasa kan. Senin depan puasa. Selasa tak lagi. Tak sabar nak puasa. InsyaAllah. Jadi bulan puasa kita akan umum lah bulan puasa kan. Jadi insyaAllah. Apa soalan? Soalan apa? Ada apa no? Jadi esok dah lupa no? Esok bawa lah. Siapa-siapa yang ada kat rumah tu bawa. Esok ada kenduri. Kan? Siapa yang nak bawa kuih boleh bawa kuih. Tak payah bawa banyak. Bawa sikit-sikit pun apa. Bayang kita ni berapa orang ramai ni. Bawa dua kuih seorang pun. Dah banyak lah. 3, 4 lah. Kan? Jadi kita ramai. Jadi, tak apalah yang banyak apa. Bawa banyak. Yang tak bawa tu tak ada masalah. Mai je. Bawa perut dia. Bawa perut dia. Bawa mulut, bawa perut. Kan? Maksud dia apa? Bawa perut ni, nanti perut tu jangan isi tu. Kalau dah isi berkiang dah, tak boleh makan dah kan. InsyaAllah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita maghfirah, keampunan. Allah bimbinglah kehidupan kita dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ajil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wa ansur ibadakal muwahhidin ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.